Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, jemaah surah Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah Ta'ala pada subuh yang mulia ini, mari sama-sama kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai sehinggalah ayat 237 daripada surah Al-Baqarah. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 238 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah Ta'ala. Baik, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, mari sama-sama kita perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni untuk kita jadikan sebagai petunjuk dalam hidup kita, sebagai panduan hidup kita, ya, sebagai sumber pengetahuan bagi kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Baik, saya baca dua ayat itu dulu. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 238, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang berarti, peliharalah kamu segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, dan berdirilah kerana Allah dengan taat dan khusyuk. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah, kalau kita perhatikan ayat sebelum ni dan ayat selepas ini, itu Allah Ta'ala bercerita tentang hukum hakam yang berhubung kait dengan perceraian, ya, seperti talak, apalagi iddah, ya, dan semua hukum hakam yang berkaitan tentangnya. Tiba-tiba di tengah-tengah ayat yang berbicara talak ini, Allah datangkan ayat perintah untuk menjaga sembahyang. Untuk menjaga sembahyang. Para ulama kita mengatakan, ini mesti ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Ada hubung kait antara perceraian, talak itu dengan menjaga solat. Apa hubung kait dia? Ketika mana seseorang dalam proses perceraian, biasanya keadaan emosi pada ketika itu tak stabil. Mungkin saja marah, mungkin saja bersedih, mungkin saja kecewa, dan yang seumpamanya. Maka oleh kerana itu, untuk menenangkan ini semua, untuk menghadapi masalah ni semua, Allah Ta'ala perintahkan kita jaga betul-betul sembahyang pada ketika itu. InsyaAllah sembahyang inilah yang membuat kita dapat menerima takdir hidup. InsyaAllah Ta'ala sembahyang inilah yang melapangkan dada kita. InsyaAllah dengan sebab sembahyang inilah kita boleh selesaikan masalah itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hampir sama misalnya seperti ayat-ayat puasa, ya. Kalau masih ingat tuan-tuan perempuan dahulu,
ketika mana kita membahaskan ayat-ayat puasa bermula dari ayat 183 Al-Baqarah, tak silap saya ya, sehingga ayat seterusnya ya, itu Allah Ta'ala berbicara tentang puasa Ramadan. Tetapi di tengah-tengah ayat puasa tu Allah Ta'ala hadirkan ayat perintah untuk berdoa ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tu ayat sebelum dan ayat selepasnya berbicara tentang puasa. Di tengah-tengah itu Allah hadirkan ayat tentang doa. Mengapa? Kerana ia mempunyai hubung kait. Ketika mana seseorang berpuasa, sangat digalakkan untuk berdoa. Kerana salah satu doa yang dikabulkan Allah Ta'ala itu ialah da'watus saim, doa orang yang sedang berpuasa. Sama juga dengan ayat yang sedang kita bahaskan ni. Di tengah-tengah ayat yang bercerita tentang hukum hakam talak perceraian, Allah hadirkan ayat hafidhu ala salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin ya. Kerana saat perceraian itu berlaku, emosi manusia biasanya tak stabil, ada marah, ada kecewa, ada macam-macam perasaan. So apa yang dapat menenangkan ini semua? Amalannya ialah jagalah sembahyang kita. Baik, mari sama-sama kita perhatikan firman Allah Ta'ala ini. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah wahai kamu orang-orang yang beriman ya, akan sembahyang kamu. Sembahyang apa dekat sini? Ala adai salawati al-fardiyah, untuk menjaga sembahyang-sembahyang fardu kita. Jaga sembahyang fardu kita. Bagaimana kita menjaga sembahyang ni? Apa yang dimaksudkan menjaga sembahyang? Antaranya adalah fi awqatiha. Jagalah sembahyang kita supaya kita kerjakan pada awal waktu. Ya, jaga supaya kita kerjakan pada awal waktu. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Salatlah pada awal waktunya. Ya. Maka salah satu kecelakaan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ialah orang yang melalaikan salat dia daripada waktunya. Allah Ta'ala mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sembahyang itu. Orang yang sembahyang macam mana? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka lalai daripada solat mereka. Maksud ayat ni, kata para ulama, bukan lalai dalam solat, tetapi lalai daripada mengerjakan sembahyang. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, mereka tidak sembahyang zuhur kecuali dah hampir masuk waktu asar. Mereka tak sembahyang asar kecuali dah hampir kepada waktu maghrib. Begitulah seterusnya, tak jaga. So yang paling pertama, hafidhu ala salawat ni, menjaga sembahyang ni, jagalah sembahyang, jagalah waktu dia. Yang kedua apa lagi? Jagalah syarat-syarat dia. Yang ketiga apa lagi? Jagalah rukun-rukun dia. Yang keempat apa lagi? Jagalah kekhusyuan dia. Intinya kerjakanlah sembahyang itu dengan sebaik-baiknya, kerana sembahyang ini adalah amalan yang paling utama yang kita kena kerjakan selepas kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam satu riwayat dikatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sembahyang dia, maka dekat akhirat akan ada nur, akan ada cahaya nanti. Min athari sujud, daripada kesan sujud mereka. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, nanti dekat akhirat macam manakah engkau boleh mengenali umatmu?" Kita pun mesti fikir macam mana nanti Nabi kenal dengan kita. Pada ketika itu manusia seluruhnya dihimpunkan. Innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Pada ketika itu manusia pertama sehingga manusia paling akhir dihimpunkan Allah di padang mahsyar. Lalu sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nanti macam mana engkau boleh kenal dengan umatmu dekat sana?" Apa jawapan Nabi? Nabi bagi satu analogi. Nabi mengatakan, andai kata ada penggembala kuda, ya, yang diletak di suatu padang. Kuda kebanyakan dekat situ atau hampir semua kuda dekat situ kuda yang berwarna hitam. Kemudian di tengah-tengah kuda-kuda yang berwarna hitam ni ada kuda yang putih pada bahagian kepalanya. Lalu Nabi tanya, agaknya tuan kepada kuda yang mempunyai warna putih di bahagian kepala itu, kenal tak itu kuda dia di antara kuda-kuda yang hitam? Jawapannya tentu kenal. Mengapa? Kerana berbeza dengan yang lain. Kuda yang lain tu semua hitam, kuda yang tu ada warna putih bahagian kepala tu. So sudah tentu kenal. Mengapa? Ada tanda, ada perbezaan. So Nabi mengatakan, begitu jugalah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita umatnya dekat akhirat. Ada tanda, ada nur pada wajah kita. Mengapa? Kerana jaga sembahyang. Min atharis sujud, kesan daripada sujud itu, ya. Kemudian waburhanan, sembahyang itu, siapa-siapa yang jaga sembahyang itu akan menjadi burhan bagi dia, akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa najatan yaumal qiyamah, dan ia akan mendatangkan keselamatan pada hari kiamat. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min a'malihim as-salah. Yang paling awal dihisab daripada semua amalan yang pernah kita lakukan dekat dunia ni ialah sembahyang. Bila sembahyang kita baik, bila dekat dunia ni kita jaga sembahyang kita dengan baik, maka insya-Allah kesemuanya akan baik. Tapi bila kita tak jaga sembahyang kita dekat dunia ni, maka semuanya akan rosak, semuanya akan buruk. As-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah tiang agama. Bila tiang ni tak kukuh kita buat, bila tiang ni tak jaga betul-betul, maka semua akan runtuh. Wal'iyadzubillah. Baik, hafidhu ala salawat, jaga salat fardu, ya, salat kamu. Was-salatil wusta, dan sembahyang wusta, ya. Ini diatafkan kepada menjaga sembahyang, ya. Ini disebut dalam bahasa Arab, ini ataf yang khusus kepada yang umum, ya. Jadi hafidhu ala salawat itu umum, jaga solat kamu, maksudnya solat fardu khususnya. Kemudian Allah Ta'ala khususkan was-salatil wusta, dan solat al-wusta. Al-wusta ni kalau kita terjemah boleh dengan solat pertengahan, ya, wastiyah, ya, tengah-tengah. Kalau kita melihat pandangan para ulama, sebenarnya ada pelbagai pendapat. Apakah dia solat al-wusta itu? Ada yang mengatakan sembahyang zuhur, ada yang mengatakan sembahyang asar, dan ada yang mengatakan waktu yang lain. Tetapi apabila kita melihat dari sisi riwayat, maka pendapat yang mengatakan bahawa solat al-wusta itu adalah sembahyang asar, itu pendapat yang paling kuat, seperti mana dikatakan oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala alaih. Mengapa? Kerana ada riwayat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, ya, daripada Ali. Ali cerita ketika mana berlaku peperangan Ahzab ataupun perang Khandaq, ya, Rasulullah SAW bersabda, syaghaluna 'anis salatil wusta ay salatil asr. Nabi mengatakan mereka orang-orang kafir itu telah menyebabkan kita sehingga akan tak sempat mengerjakan salat al-wusta, iaitulah salat asar. Berdasarkan riwayat daripada Ali radhiyallahu taala anhu nilah, maka para ulama kita seperti Ali As-Sabuni mengatakan
bahawa yang dimaksudkan dengan salatul wusta ialah salatul asr, sembahyang asar. Maka sembahyang asar ni di antara sembahyang yang Allah Ta'ala sebut kita kena jaga betul-betul. Ya, kita perlu jaga semua sembahyang kita tadi. Sembahyang zuhur, subuh, maghrib, isyak, kena jaga. Tetapi Allah Ta'ala sebut secara khusus wassalatil wusta, dan salat al-wusta. Jaga betul-betul. Oleh kerana itulah ada pendapat ulama mengatakan dari 5 waktu sembahyang yang difardukan pada kita dalam satu hari, satu malam tu, yang paling utama antara 5 ni adalah waktu asar. Bukan bermakna yang lain tu tak baik ataupun tidak utama. Utama. Tetapi yang paling utama adalah waktu asar. Mengapa? Kerana ada ayat Allah langsung mengatakan wassalati al-wusta. Salat al-wusta. Sisi lain ada ulama mengatakan mengapa ia menjadi salat yang paling mulia? Salah satu alasannya fa innal malaikata tashhaduha. Kerana para malaikat Allah Ta'ala menyaksikannya. Maka dalam satu riwayat dikatakan pergantian malaikat siang dengan malaikat malam itu shift mereka berganti itu pada waktu asar. Ya. Jadi malaikat siang itu akan naik menghadap Allah Ta'ala pada waktu asar. Ya. So kalau misalkan kita jaga betul-betul sembahyang asar pada awal waktu, kita kerjakan dengan baik, maka malaikat siang yang datang menghadap Allah Ta'ala itu menyampaikan kepada Allah bahawa kita hamba Allah Ta'ala ni ditinggalkan mereka dekat bumi ni dalam keadaan sembahyang asar. Ya. Jadi as-salatul wusta, walaupun ada kepelbagian pendapat kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, tetapi berdasarkan riwayat daripada Ali radhiyallahu taala anhu tadi, pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan salat asar. Kerana salat asar itu berada di tengah-tengah antara subuh dengan zuhur, dan antara salat asar itu betul-betul berada di antara subuh dengan zuhur dan ada di antara maghrib dengan isyak. Itulah dia asar. Jadi subuh, zuhur, kemudian maghrib, isyak. Di tengah-tengah ni apa? Salat asar. Sebab itu dikatakan ni salatu al-wusta. Ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala mengatakan waqumu lillahi qanitin. Ya. Dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Ya. Waqumu, dan berdirilah kamu. Ya. Dan berdirilah kamu. Maksudnya dawamu 'alal ibadati wat ta'ati bil khusyu' wal khudu', ya, ay qumu lillahi fi salatikum khashi'un. Ya, jagalah ibadat kamu, jagalah ketaatan kamu dengan khusyuk dan merendah di hadapan Allah, khususnya ketika mana kita sembahyang. Ya, khususnya ketika mana kita sembahyang, maka kerjakanlah sembahyang itu dengan qanitin. Ya, qanitin antara maknanya, maksud qanitin itu atau kunut, ya, makna kunut itu secara bahasa dikatakan para ulama al-mudawamah 'ala syai', melakukan sesuatu secara kontinu, berterusan. Ya, wa qad khassahu al-Qur'anu bid-dawami 'ala at-ta'ah wal mulazamah laha 'ala wajhil khusyu' wal khudu'. Ya, Al-Quran mengkhususkan makna daripada al-qunut itu ialah melakukan ketaatan ataupun melazimkan melakukan ketaatan dengan khusyuk dan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh kerana itulah Allah mengatakan ya Maryamu qunuti. Ya. Ya Maryamu uqnuti li rabbik. Wahai Maryam, kunutlah kamu kepada Tuhan. Apa makna kunut dekat situ? Ya. Teruskan melakukan ketaatan dengan khusyuk kepada Allah. Maka dekat sini Allah Ta'ala mengatakan waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kepada Allah fi salatikum, dalam salat kamu khashi'in, dengan khusyuk. Maknanya saat kita sembahyang tu, saat kita melakukan ibadat tu, jaga ketaatan kita, jaga kekhusyuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, berjayalah orang-orang yang beriman. Salah satu cirinya ialah
alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka khusyuk ketika melaksanakan salat. Jaga kekhusyuan kita, hadirkan dalam hati kita bahawa ketika itu Allah sedang menyaksikan kita, atau kita seolah-olah menyaksikan Allah. An ta'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, an ta'budallah, engkau sembah Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, dan jika engkau tidak melihatnya, engkau ketahuilah bahawa Allah melihat kamu. Perlu kita hadirkan muraqabatullah, perlu untuk kita hadirkan bahawa Allah sentiasa mengawasi kita, bahawa Allah sentiasa memperhatikan kita, bahawa Allah sentiasa melihat kita. So insya-Allah taala kita boleh menghadirkan kekhusyuan dalam solat kita insya-Allah taala, ya. Baik, kita teruskan ayat 239. Allah taala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Allah taala mengatakan, dan jika kamu takuti sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah Ta'ala telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ya. Baik, dekat sini Allah Ta'ala menjelaskan pada kita bahawa fa in khiftum, ya, jika kamu dalam keadaan takut, ya, kerana ada bahaya. Ya, bahaya dekat sini kita takut itu min aduwin, daripada musuh. Zaman dulu kadang-kadang berperang. Ya, zaman dulu berperang, ya. Au ghairihi, atau bahkan mungkin ada perkara yang lain yang kita takuti berlaku. Ya. Fasallu mashina 'alal aqdami aw raqibina 'alid dawab. Maka kerjakanlah sembahyang dalam keadaan berjalan sekalipun, atau kerjakanlah sembahyang ketika berada di atas kenderaan. Apa yang kita kena faham pertama daripada ayat Allah Ta'ala ni? Ni menunjukkan kepada kita betapa pentingnya salat dalam hidup kita. Maka salat tak pernah gugur kewajipannya daripada kita. Tak pernah gugur. Ya, tak pernah gugur. Kalau kita tidak berada dalam keadaan aman, sembahyang lakukan hatta berjalan atau atas kenderaan sekalipun. Maka bab sembahyang ni, orang yang tak boleh berdiri pun kena sembahyang dalam keadaan duduk. Kalau dia tak mampu sembahyang dalam keadaan duduk, dia kena sembahyang dalam keadaan berbaring. Hatta dia kena sembahyang walaupun dengan isyarat saja. Begitulah pentingnya sembahyang. Oleh kerana itu Allah Ta'ala ingatkan pada ayat sebelumnya, jaga sembahyang kamu. Jaga sembahyang. Walau apa pun jua yang berlaku dalam hidup kamu, dalam bahaya sekalipun, jaga sembahyang. Apatah lagi ketika menghadapi masalah. Ketika menghadapi masalah, misalnya perceraian, so lagi pentinglah kita jaga sembahyang tu. Kena jaga sembahyang. Ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala mengatakan, fa in khiftum farijalan aw rukbanan, ya. Maka jika kamu dalam keadaan takut kerana musuh mungkin atau hal-hal yang lain, maka fasallu mashina 'alal aqdam aw raqibina 'alad dawab. Sembahyanglah dalam keadaan berjalan atau bahkan di atas kenderaan. Para ulama mengatakan, ya, para ulama kita mengatakan terutamanya daripada kalangan mazhab terutama daripada kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, mereka mengatakan, ya, salat tidak batal kerana orang ikut perang, ya, tetapi syarat menghadap kiblat itu gugur. Jadi kalau misalnya orang sedang berperang, kita tahu ada salatul khauf, ya, solat dalam keadaan takut, misalnya sedang menghadapi musuh. Ya, hatta dalam menghadapi musuh sekalipun kita kena jaga sembahyang, ya.
Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad mengatakan solat tidak gugur, ya, atau tidak batal oleh kerana ikut perang, tetapi syarat menghadap kiblat itu digugurkan. Ini pendapat jumhur. Jadi kalau misalnya keadaan itu begitu menakutkan, ya, dan kita rasanya tak mungkin untuk menghadap kiblat, maka pada ketika itu lakukanlah sembahyang bagaimanapun jua keadaan kita. Dan ini dikuatkan oleh riwayat, ya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, fa in kana khaufu aktsara min dzalik, jika bahaya lebih besar dari itu, sallu qiyaman aw rukbanan, sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri ataupun naik kenderaan, mustaqbilil qiblati aw ghairi wa ghaira mustaqbiliha, sama ada menghadap kiblat ataupun tidak. Kalau bahaya itu dah begitu besar dan memang tak memungkinkan sama sekali kita untuk sembahyang dalam keadaan dalam keadaan seperti biasa, maka oleh kerana itu sembahyanglah dalam keadaan apapun jua, hatta berjalan atau naik di atas kenderaan, ya, sama ada menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Jika memang bahaya itu begitu besar, kita tidak mampu untuk sembahyang seperti biasa. So ini menunjukkan pada kita, macam yang saya sebut tadi, betapa sembahyang itu penting sangat bagi kehidupan seorang Islam, bagi kehidupan seorang Muslim, sehingga kan walau apapun jua yang berlaku, hatta jiwa dalam keadaan terancam sekalipun, sembahyang tak pernah gugur kewajipannya daripada kita, ya. So oleh kerana itulah dimanapun kita berada, kita kena jaga sembahyang kita, ya. So mungkin kita tertanya-tanya, macam mana dengan dengan sembahyang atas pesawat. Ini satu hal yang berlaku pada zaman moden kita ni, ya. Zaman dahulu tak ada pesawat lagi, zaman sekarang naik pesawat, ya. Dalam kalangan mazhab Syafi'i, kita ada mengenal dengan istilah salat li hurmatil waqti, ya, sembahyang untuk menghormati waktu, ya. Jadi dalam kalangan mazhab Syafi'i boleh sembahyang dekat situ, tetapi oleh kerana kurang syarat, terutama menghadap kiblat, maka kalau nanti misalkan landing, dia kena sembahyang balik. Tetapi ada pendapat yang lain mengatakan tidak demikian. Cuma yang menarik bagi saya macam ni, ada ulama mengatakan, kalau misalkan kita naik pesawat, ya, sudah tentu ketika mana kita berada dalam pesawat itu, posisi pesawat tidak sentiasa menghadap kiblat, ya. Sedangkan kita tahu bahawa menghadap kiblat itu salah satu syarat daripada sah sembahyang kita. So apa yang terbaik kita buat? Yang pertama, sebelum kita pergi menuju suatu destinasi, biasa kita dah tahu dah berapa lama kira-kira tempoh perjalanan kita, ya, berapa lama kira-kira tempoh perjalanan kita. So apa yang patut kita buat? Kita boleh melakukan jamak takdim. Itu yang paling utama. Jadi sebelum kita naik pesawat tu, lakukan jamak takdim, ya. Kemudian misalnya kita rasa tak memungkinkan untuk jamak takdim, kerana mungkin kita masuk pesawat itu betul-betul pada awal waktu, ya, betul-betul pada awal waktu atau akhir daripada suatu waktu salat, maka kita perkirakan kira-kira kita boleh landing tak pada solat berikutnya, solat kedua. Kalau memungkinkan dan itu solat yang boleh untuk dijamak, maka lakukan jamak takhir. Lakukan jamak takhir selepas kita landing. Tetapi andai kata kedua-dua ini tidak memungkinkan, apa yang kita buat? Sembahyanglah dengan keadaan yang kita mampu. Sembahyanglah dengan keadaan yang kita mampu. Mungkin tidak menghadap kiblat, dan mungkin ada masanya menghadap kiblat, ada masanya tidak menghadap kiblat, begitu, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i biasanya digalakkan untuk ulang balik sembahyang tersebut. Mengapa? Kerana dipandang belum sempurna mengerjakan syarat sah sembahyang. Tetapi ada pendapat yang lain mengatakan solat li hurmatil waqti itu
tidak ada, kerana tidak ada dalilnya secara khusus. Itu kembali kepada pilihan kita masing-masing lah ya. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dekat sini, fa idza amantum, maka jika kamu telah aman sentosa, artinya dah hilang ketakutan tadi, sama ada ketakutan musuh ataupun tadi bukan ketakutan musuh ya. Intinya sudah dalam keadaan yang kondusif ya, keadaan tu telah pun aman ya, ketakutan itu telah hilang. Fa aqimus salah fadhkurullah ya, maka hendaklah kamu mengingati Allah. Maksud fadhkurullah dekat sini ialah kerjakanlah sembahyang itu mustawfiyah li jami'il arkan kama amarakumullahu ala wajhi alladhi syara'ahu lakum. Maka kalau dah aman, lakukanlah sembahyang itu dengan menyempurnakan semua rukun-rukun sembahyang itu sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk melakukannya dalam syariat Allah. Kalau dah aman, tak ada ketakutan lagi, tak ada ancaman bahaya lagi, lakukanlah sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita ya. Maka lakukanlah secara sempurna syarat-syarat dia, rukun-rukun dia ya. Tetapi tadi dalam keadaan kita takut, ada diberi Allah Ta'ala keringanan tetapi tidak gugur kewajipan solat tersebut ya. Dalam ayat yang lain dikatakan fa idza ta'ma'nantum faqimus shalah. Kalau kamu sudah dalam keadaan tenang, dah aman, maka lakukanlah solat ya. Lakukanlah solat. Baik, pada hujung ayat ni Allah Ta'ala mengatakan fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun ya. Maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna sebagaimana Allah Ta'ala telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya ya. Jadi dekat sini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Allah Ta'ala lah yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mengerjakan sembahyang. Jadi ini satu nikmat sebenarnya daripada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekadar perintahkan kita sembahyang, tetapi Allah Ta'ala ajarkan kepada kita cara sembahyang itu seperti apa. Ini mafhum pertama. Mafhum yang kedua, kita perlu mengerjakan sembahyang sebagaimana yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita yang sebelumnya kita tak pernah tahu. Maka kita tak boleh mengada-ngada dalam sembahyang. Tak boleh kita mereka-reka cara sembahyang. Ya. Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Artinya apa? Kita kena mutaba'ah. Kita kena sembahyang ikut cara yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tak boleh ikut cara kita. Mesti kita follow cara yang diajar oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang mana itu adalah merupakan wahyu yang datang daripada Allah Ta'ala tentang bagaimana cara mengerjakan sembahyang. Nabi praktikkan, Nabi tunjukkan, kemudian kita amalkan, kita ikuti cara yang diajar oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam itu ya. Baik. Okey, seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 240 ya. Tetapi ayat 240 ni dia agak panjang sikit ya, waktu kita rasanya macam tak cukup lagi ya, sebab nanti ayat 240 ni sehingga ayat 242 itu perbahasan yang perbahasan yang sama. Cukup tak ya? Atau mungkin okey, mungkin macam inilah kita teruskan ya, tapi saya buat agak ringkas ya. Baik, kita teruskan. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Yang berarti, dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri,
hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, makan, pakaian dan tempat tinggal hingga selama setahun, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar dari tempat tinggalnya dengan kehendak mereka sendiri, maka tidaklah kamu bersalah, wahai wali waris si mati, mengenai apa yang mereka, isteri-isteri itu lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut, yang tidak dilarang oleh syarak. Itu, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baik, ayat Allah Ta'ala ini menjelaskan bahawa apabila ada suami-suami yang hendak meninggal, ya, mungkin dia tahu dia dah sakit, ya, dia hendak meninggal, ya, ataupun bahkan sudah meninggal, ya, maka mereka perlu untuk membuat wasiat. Kalau mereka hendak meninggal, perlu untuk membuat wasiat. Apa wasiat itu? Wasiat itu ialah supaya isteri yang mereka tinggal itu diberi nafkah daripada harta yang mereka tinggalkan buat selama 1 tahun lamanya, dan tinggal di rumah peninggalan suami itu buat setahun lamanya, dan tak boleh diusir daripada situ. Tak boleh diusir daripada, tak boleh dikeluarkan daripada situ, ya. Baik, secara ringkasnya para ulama mengatakan, dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang ni mengatakan bahawa hukum hakam yang disebut pada ayat 240 ni, ini telah pun dimansukh, ya, telah pun dimansukh, artinya sudah tidak berlaku lagi hukum hakam dia, ya, tidak berlaku lagi hukum hakam dia. Maka dikatakan wa kana dzalika fi awwalil Islam. Hukum hakam yang ini berlaku pada awal-awal Islam, ya, yang mana pada awal-awal Islam dahulu memang iddah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami dia adalah selama 1 tahun. So selama 1 tahun tu dia kena diberi makan, minum, ya, nafkah mesti diberi daripada peninggalan suami dia, dan rumah peninggalan suami dia tu dia duduk dekat situ, tak boleh keluarga suami dia yang meninggal tu usir dia daripada situ. Ini berlaku pada awal Islam. Summa nusikhat, ya, kemudian hukum hakam itu telah pun dimansukh, ya, ila 4 ashhur wa 10 ayyam, diubah daripada 1 tahun kepada 4 bulan 10 hari. Maka sekarang yang berlaku masa iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suami dia ialah selama 4 bulan 10 hari, bukan 1 tahun, ya. Maka jika mereka keluar, fa in kharajna, jika mereka keluar, ya, ikut ikut pilihan mereka sendiri, bukan kerana dipaksa, ya, misalnya mereka keluar, ya, maka fala junaha alaikum, fala ithma alaikum ya awliya al-mat, kamu hai wali kepada si mati, mungkin orang tua dia masih ada atau ahli keluarga dia, kamu tak berdosa, ya, kamu tidak berdosa untuk membiarkan dia keluar daripada situ, dan untuk melakukan apa sahaja yang hendak dia lakukan. Misalnya dia nak berhias, dia nak memakai baju yang bagus, mungkin tak ada masalah, biarkan, kamu tak berdosa, selama mana itu masih perbuatan yang baik dalam pandangan syarak maupun pandangan urf, ya, selama mana itu baik. Kalau itu baik, tak ada masalah. Wallahu azizun hakim, Allah Ta'ala itu maha kuasa lagi maha bijaksana, ya. Baik, ayat 241 Allah mengatakan walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, pemberian sagu hati, dengan cara yang patut sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang yang bertakwa, ya. Baik, ayat Allah Ta'ala ni menjelaskan bahawa apabila berlaku perceraian, suami menceraikan isteri dia, maka bagi suami itu wajib untuk memberikan mut'ah kepada isteri dia biqadri istita'ihim, mengikut kemampuan. Mut'ah hari itu ialah pemberian sagu hati, bagi harta dekat dia, jangan tak bagi sama sekali, ya. Walaupun perintah ini ada ulama yang memahaminya sebagai perintah lin nadab, sunat, tetapi ada juga ulama yang memahami perintah ayat ini dekat sini adalah wajib. Yang pasti bagi suami yang menceraikan isteri dia, Allah perintahkan
supaya beri sagu hati kepada isteri yang ditalak itu. Berikan harta untuk dia. Berikan pemberian harta untuk dia. Untuk konteks masa sekarang, saya ingat dia ada pembahagian harta, ya. Kalau berlaku perceraian dia boleh bagi dua, ya, boleh bagi dua, dan itu dilindungi oleh undang-undang, ya. Itu konteks kita masa sekarang. Ya, zaman dahulu maka mut'ah ini yang mesti diberlakukan. Haqqan 'alal muttaqin, ia adalah satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu tanda suami yang menceraikan itu bertakwa, dia ceraikan isteri dia, lepas tu dia bagi mut'ah. Dia tak ceraikan begitu saja tanpa dia memberikan sesuatu apapun kepada isteri dia. Baik, ayat 242 Allah mengatakan, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan kepada kamu hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Allah menjelaskan begitu panjang lebar tentang perceraian ini, dah beberapa ayat sebelum nanti kita telah bahaskan. Kemudian Allah Ta'ala tutup pembicaraan ini, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan kepada kita hukum hakamnya yang berkaitan tentang perceraian dan segala sesuatu yang berhubung kait dengannya, la'allakum ta'qilun, supaya kita tahu, supaya kita dapat memahaminya, supaya kita dapat memikirkannya, ya. Masya-Allah. Baik, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita telah sampai ayat 242. Ini pengakhiran ayat yang berbicara tentang talak. Nanti selepas ini ayat seterusnya itu membincangkan hal yang lain pula, ya. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada subuh ni bermanfaat untuk kita semua, ya, dapat menambah ilmu, pengetahuan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.